Pesakit sudah meninggal dunia. Suara pengumuman kematian oleh profesor yang bertanggung jawab membuatkan keluarga pesakit meraung kesedihan. Tak mungkin, kan? Tolonglah selamatkan dia. Saya tidak memandang instrumen perubatan, sebaliknya memegang nadi pesakit dan berkata, mesti tusuk jarum sekarang sebelum terlambat. Saat hospital terbaik di Amerika mengisytiharkan secara rasmi kematian seorang jutawan, dia sebaliknya memegang nadi pesakit dan mengeluarkan jarum. Tidak, dia masih hidup. Di hadapan satu nyawa yang tergantung, Amani, gadis dari Malaysia ini, tidak akan berundur. Jika tidak bertindak sekarang, ia akan terlambat. Keajaiban bermula dari hujung jarinya, dan hari ini, kami akan memperkenalkan anda kepada pemilik kisah menakjubkan ini. Sebelum menonton, jangan lupa tekan subscribe dan like. Hanya dengan satu tekan, perkara baik akan berlaku kepada anda juga. Sejak langkah pertama saya ke hospital ini, mata orang sering tertumpu pada kotak jarum di tangan saya. Ada yang menyangka ia adalah bekas makanan dan ada yang ketawa sinis, apa tu? Kotak ganti alat mesin ke? Tetapi perkataan yang paling sering saya dengar ialah ejekan, tengok kotak jarum dia, rasa macam nak balik kampung terus. Jenaka bodoh ini tersebar di kalangan doktor pelatih seperti frasa popular. Ia berlega-lega di koridor setiap pagi saya datang bekerja. Dibincangkan semasa rehat tengah hari dan pada waktu petang masih dibincangkan oleh jururawat di ward. Kenapa? Kenapa dia kena bawa kotak tu sepanjang masa? Karut ke? Ada siling ke dalam tu? Dengar kata dia grad dari Malaysia, macam mana boleh masuk sekolah perubatan di Amerika ni? Di tengah-tengah kata-kata itu, saya tidak pernah membalas apa-apa, tetapi jauh di lubuk hati, saya sentiasa menyimpan setiap perkataan itu. Profesor Reid sering bercakap terus terang dengan saya. Amani, di sini bukan Malaysia. Hospital ini didorong oleh sains dan bukti. Kita tak ada masa nak kejar benda khayalan. Belajarlah bersungguh-sungguh. Setiap kali mendengar kata-kata itu, belakang saya terasa kebas dan hati saya luruh, tetapi saya tidak pernah menyerah. Apabila ayah saya didiagnosis dengan kanser hati peringkat akhir, beliau sangat kesakitan sehingga hampir tidak boleh tidur. Sebelum berpindah ke Amerika, saya pernah belajar akupuntur dengan seorang guru di sebuah klinik perubatan Melayu di Kuala Lumpur. Saya merayu kepadanya secara peribadi, dan pada malam pertama saya melakukan akupuntur kepada ayah, beliau dapat tidur lena buat kali pertama dalam 10 hari. Suhu badan pada masa itu, nafas yang perlahan, dan sentuhan hangat di hujung jarinya masih jelas dalam ingatan saya. Oleh sebab ini, saya tidak boleh meletakkan kotak jarum ini, bukan kerana ia hanya alat rawatan, tetapi ia adalah memori yang pernah menyelamatkan keluarga saya dan bukti kewujudan saya. Suatu ketika di bilik rehat doktor, Brandon, seorang rakan sekerja, sengaja berkata dengan kuat di hadapan saya, "Muka awak nampak macam kotak jarum awak, Amani." Haha. Jennifer dan Lisa di sebelah turut ketawa. Saya tidak menundukkan kepala untuk mengelak pandangan, sebaliknya merenung Brandon tepat. Anda semua mungkin menganggapnya lucu, tetapi saya fikir ia adalah alat yang boleh mengurangkan kesakitan seseorang. Jadi, daripada mengejek orang lain, lebih baik luangkan masa untuk meningkatkan kemahiran Anda sendiri, betul tak? Terdapat keheningan seketika. Profesor Reid memandang saya dan berkata, "Cukup, Amani. Jangan berbalah. Penyelidikan lebih penting daripada kata-kata. Di sini, kebenaran dibuktikan dengan data, bukan perasaan." Saya mengangguk dan menjawab, "Ya, Profesor. Suatu hari nanti, saya akan membuktikannya mengikut cara saya sendiri." Endo liking. Sejak saat itu, saya mula mengambil nadi pesakit dengan lebih kerap dan lebih fokus. Walaupun saya tidak boleh menggunakan jarum dalam rawatan, saya cuba untuk tidak melupakan sentuhan saya yang boleh membaca aliran dalam badan. Dan pada satu hari lagi, saya berjalan di koridor hospital dengan kotak jarum di tangan, kotak yang penuh dengan kenangan tentang ayah, menunggu hari untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Saya tahu betul bahawa, walaupun tiada siapa yang percaya sekarang, peluang pasti akan tiba. Semasa berjalan melalui jabatan kecemasan, saya terdengar panggilan cemas bersama bunyi tapak kaki orang yang berlari kelam kabut. Saya berhenti secara naluriah. Bunyi tapak kaki dari arah bilik kecemasan itu lebih berat daripada yang disangka, dan dari jeritan pendek jururawat, saya dapat merasakan keseriusan situasi. Bunyi itu berbunyi,
Jantung berhenti, tiada pendarahan, berhenti bernafas. Membuatkan langkah saya menuju ke bilik kecemasan secara naluriah. Beberapa doktor pelatih dan jururawat sudah berkerumun. Di atas katil di dalam, seorang lelaki separuh usia berbadan besar terbaring dengan topeng oksigen. Monitor elektrokardiogram menunjukkan garis lurus yang tidak bergerak, berselang-seli dengan bunyi kejutan elektrik secara berkala. Kejutan elektrik kali pertama gagal. Beri adrenalin, teruskan pam jantung selama 2 minit lagi. Recall, OT, DOT, dan tidak lama kemudian, nama yang saya dengar membuatkan saya terhenti. Pesakit bernama William Scott, CEO Pacific Manufacturing. Tiada penyakit kronik, tetapi minggu lepas datang ke hospital dengan sakit dada. Mungkin sedikit sahaja orang yang tidak mengenali nama William Scott. Beliau disenaraikan oleh majalah Fortune sebagai salah seorang pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Beliau menerima anugerah lembaga pengarah terbaik 3 tahun berturut-turut, seorang legenda dalam dunia perniagaan Amerika. Orang seperti itu terbaring di atas katil dalam keadaan kritikal, hampir mati, di hadapan mata saya, dan walaupun hospital telah mencuba sedaya upaya, akhirnya keheningan menyelubungi. Pukul 8.42 malam, saya istiharkan kematiannya. Suara Profesor Reid yang dingin dan tegas. Seorang wanita berkulit putih dan 2 anaknya yang terseduh-seduh di belakang mereka rebah dan menangis. Saya berdiri melihat pemandangan itu dari hujung koridor. Di tangan saya masih memegang kotak jarum, tetapi lengan saya menjadi lemah sehingga jatuh ke sisi. Betul-betul sudah berakhir ke? Brandon, yang sedang menguruskan dokumen di sebelah, bertanya. Reid mengangguk dan menjawab, 3 kali kejutan elektrik, 8 minit pam jantung, 2 kali pemberian ubat. Tiada tindak balas. Nadi tidak kembali, henti jantung akut disebabkan oleh infarksi miokardium. Ia di luar kawalan. Jururawat bernama Mary berkata dengan suara perlahan, sayang sekali, pagi tadi, saya dengar dia berbual dengan istri di telefon semasa ditemu bual. Dia ketawa dan berkata akan pergi bercuti dengan keluarga esok. Kata-kata itu membuatkan saya terhenti seketika. Seseorang yang begitu terkenal dan hebat akhirnya hanyalah seorang manusia. Dan hanya dengan satu krisis, segala-galanya boleh terhenti. Hakikat ini membuatkan saya terasa kebas seluruh badan. Amani, apa yang awak buat berdiri di sini? Suara Jennifer dari belakang mengejutkan saya. Dia memandang saya dengan curiga dan berkata, atau awak kenal dia? Saya menggenggam erat kotak jarum di tangan saya dan menjawab, tidak sama sekali. Cuma rasa sedikit keliru. Dia mengangkat bahu dan berkata, tidak kira jutawan atau sesiapa pun, akhirnya semua akan mati. Saya terkejut orang macam dia datang ke hospital ini, padahal ada banyak lagi hospital yang lebih baik. Memang benar apa yang dia katakan. Orang pada tahap ini sepatutnya menggunakan klinik swasta atau pusat perubatan elit, bukannya hospital sebesar ini. Kenapa dia datang ke sini? Kenapa pada tengah malam seperti ini? Dan kenapa pada waktu ini, apabila saya berpaling untuk melihatnya, entah mengapa, pandangan saya tertarik ke pergelangan tangannya. Di bawah kulit yang tidak bernafas di belakang tangan yang tebal itu, saya rasa seperti melihat sesuatu yang bergetar lembut. Saya hendak melangkah lebih dekat, tetapi terhenti apabila Profesor Reid, Kevin, dan Brandon berjalan keluar sambil menyusun fail rekod pesakit. Suasana mula reda dengan cepat. Suami saya sudah mati ke? Badannya masih hangat, matanya pun belum terpejam. Isteri pesakit meraung kesedihan, manakala anak-anaknya menangis. Ayah, bangunlah, ayah. Dosno, Ime. Iwer. Tangisan itu menusuk hati saya, dan saya masih tidak dapat mengalihkan pandangan dari pergelangan tangannya. Tidak, mungkin deria saya dapat menangkap isyarat dari situ. Tetapi tiada siapa yang terfikir untuk mendengar suara itu, dan pasukan perubatan mula membawa kain putih untuk menutup mayat pesakit. Pada saat doktor mengangkat kain putih itu, hujung jari saya dapat merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Profesor Reid melihat jam tangannya dan berkata, sudah diisytiharkan meninggal dunia. Selesaikan urusan dan bersedia untuk pesakit seterusnya. Brandon bertanya, selesai, kan? Kevin mematikan monitor. Tetapi saya tidak dapat menggerakkan kaki saya.
Urat biru yang samar-samar di pergelangan tangan lelaki itu, yang dapat dilihat dari seberang katil, masih melekat di mata saya. Saya perlahan-lahan berjalan ke arahnya. Anak perempuan pesakit sedang menangis di sebelahnya. "Ayah, jangan pergi." Jururawat Mary datang untuk memeluk ahli keluarga untuk menguruskan tempat itu seketika. Bilik pesakit jatuh ke dalam keheningan yang janggal. Saya mengambil kesempatan itu untuk memegang pergelangan tangannya. "Amani, apa yang awak buat?" Kevin di belakang bertanya dengan terkejut. Tetapi saya tidak menjawab. Saya menggunakan tangan kanan saya untuk menyokong belakang tangannya dan menggunakan jari kiri saya untuk menyentuh arteri radial. Sentuhan pertama tidak terasa apa-apa. Saya fikir ia adalah perkara biasa. Tetapi saya cuba menekan lebih dalam lagi. Kali ketiga, kali keempat, dan kali kelima. Hujung jari saya merasakan gelombang getaran yang lembut, tidak sekata, dan sangat kecil. Saya menahan nafas dan menumpukan perhatian. Masih berdenut. Bisikan yang terlepas dari mulut saya tanpa disedari membuatkan Kevin menghampiri dan bertanya, "Apa dia?" "Masih ada nadi, Profesor. Sangat perlahan, tetapi memang ada." "And, Obao, my cow." Pada saat itu, Profesor Reid berhenti berjalan dan berpaling. "Amani, apa yang awak cakap ni? Awak tak nampak ke monitor dah gelap?" "Profesor, saya boleh rasa dengan hujung jari saya sendiri. Ia adalah gelombang yang sangat perlahan sehingga mesin mungkin tidak dapat menangkapnya." Dia berkata dengan nada jengkel, "Berhentilah bercakap karut. Kalau begitu, semua orang yang mati akan hidup semula." "Bukan macam tu, Profesor. Ini bukan hanya perasaan, tetapi ia adalah tindak balas saluran darah periferi yang boleh dijelaskan secara perubatan. Jika ia belum berhenti sepenuhnya, masih ada peluang untuk mencuba." Kevin ketawa sinis. "Cuba apa? Nak cucuk jarum ke?" Saya tidak mengendahkan kata-katanya. "Ya, betul. Haha, serius ke? Nak cucuk jarum kat sini, kat hospital ni? Kalau tiada siapa yang nak buat, saya akan buat sendiri." Suara saya tidak bergetar. Kevin menggeleng kepala tidak percaya dan berjalan keluar. Profesor Reid memegang fail rekod pesakit sambil menggeleng kepala dan berkata, "Lepaskan tangan awak sekarang. Kalau awak bergurau, awak akan hadapi masalah besar." "Saya tak bergurau, Profesor. Saya akan bertanggungjawab sendiri. Beri saya 30 saat sahaja." Profesor itu memandang saya seketika sebelum mengeluh dan berkata, "Jika awak yakin sangat, saya tak tahu apa maknanya cucuk jarum secara langsung. Tapi boleh. Tapi jika ada apa-apa masalah berlaku, awak kena tanggung semua." Saya menundukkan kepala. "Terima kasih." Kemudian saya membuka kotak jarum yang diikat di pinggang. Jarum perak dengan tangkai kayu di dalamnya muncul di mata. Nafas saya kembali perlahan dan wajah ayah saya terlintas di fikiran. Mesti selamatkan dia. Kali ini pun, sama. Saya berjanji kepada diri sendiri sambil membawa jarum pertama dekat dengan titik akupuntur pertama. Tiada siapa yang memberi perhatian, tetapi pada saat itu, seluruh dunia seolah-olah terhenti. Saya perlahan-lahan menusuk jarum pertama ke dalam badan lelaki yang masih mempunyai getaran di hujung jarinya. Dan kemudian, getaran kecil itu dihantar ke belakang tangan saya. Saya merasakannya dengan jelas. Ia adalah tindak balas yang hanya mungkin jika masih hidup. Jantung saya mula berdebar kencang, dan tindak balas itu membuatkan otak saya bergetar. Perasaan bahawa ia belum berakhir bukan lagi hanya firasat, tetapi kenyataan. Saya menghulurkan tangan ke titik akupuntur seterusnya, dan dengan pandangan yang lebih serius daripada sesiapa pun, saya memandang pesakit itu dan berkata dalam hati, "Encik William Scott, jangan menyerah lagi." Saya masih belum menyerah. Semasa tangan saya, yang memegang jarum perak, menuju ke titik akupuntur terakhir, suara Profesor Reid kedengaran dari luar pintu. "Amani, apa yang awak buat? Keluarga pesakit dah dipanggil, keluar sekarang." Saya menjawab sambil masih menumpukan perhatian pada hujung jari. "Profesor, belum selesai. Nadinya sedang kembali. Mesin semua dah berhenti berfungsi, Amani. Awak cakap karut apa ni? Nak cakap jarum boleh rawat orang mati ke?" "Ini bukan karut, Profesor. Saya nampak tindak balas terhadap jarum. Ada tindak balas organisme hidup yang jelas." Mary datang memegang bahu saya dengan kebimbangan. "Amani, cukuplah. Profesor dah marah.
Tetapi saya menggeleng kepala dan berkata dengan tegas, ini adalah nyawa manusia. Jika ada peluang untuk selamat walaupun 1%, saya mesti memilih jalan itu. Pada masa itu, Brandon ketawa sinis dan berkata, "Hei, ini Dr. Amani. Ini bukan hospital di Malaysia ya. Di sini, kita bercakap dengan sains, bukan dengan doa." Saya tidak memandangnya, tetapi menusuk jarum perak terakhir ke titik akupuntur dengan dalam dan tepat. Apabila saya merasakan aliran darah di bawah kulit, dan jarum sudah di tempatnya, hujung jari saya bergetar sekali lagi. Nadi dah kembali. Tiada siapa yang bertindak balas terhadap suara saya, tetapi tidak lama kemudian, bunyi bip pendek kedengaran dari monitor ECG. Jururawat yang menghidupkan monitor itu terbeliak matanya dan menjerit, "Tengok ni, rentak jantung dah kembali. Ada nadi." Mata semua orang tertumpu pada skrin. Garis graf yang pernah rata mula berubah menjadi gelombang yang sekata dan angka perlahan-lahan meningkat. Profesor Reid menghampiri untuk melihat monitor dengan wajah tidak percaya dan dada pesakit mula berombak naik turun perlahan-lahan. Dia mula bernafas sendiri. Dada William Scott kembali bergerak dan gas karbon dioksida mula mengalir melalui tiup pernafasan menjadikan mesin berfungsi seperti biasa. Pada saat itu, tiada siapa yang berkata apa-apa. Kevin berundur dengan terkejut. Brandon tenganga dan tidak bergerak walaupun selangkah. Saya perlahan-lahan menarik keluar jarum satu persatu, sambil menjerit dalam hati berulang kali. "Sedarlah! Mesti kembali." Mary berkata dengan menahan nafas. Tak mungkin, dia benar-benar sedar kembali. Profesor Reid masih mempunyai wajah yang tenang. Dia memandang monitor ECG seketika sebelum bertanya kepada saya, "Macam mana awak buat?" Saya merasakan tindak balas yang sangat perlahan dari nadi, Profesor. Jadi saya merangsang titik-titik penting untuk merangsang aliran tenaga dan ia berkesan. Sudut mulutnya tersentak. Kevin menyampuk dengan suara cemas. "Itu kebetulan." Jantungnya berdenyut semula kerana kejutan elektrik tadi. Saya memandang Kevin tepat dan berkata, "Kejutan terakhir sudah berlalu beberapa minit." Garis graf rata selama lebih daripada 3 minit. Dan pengisytiharan kematian juga telah dibuat. Mungkin saja. Mungkin tindak balasnya lambat. "Zo, dekonai? Anquesto. Profesor Reid menutup mata dan mengeluh. "Cukuplah. Ini bukan masa untuk berdebat. Pesakit selamat. Itu adalah keajaiban. Nanti baru rekod data. Sekarang, pindahkan dia ke bilik ICU segera." Jururawat mula menolak katil keluar. Isteri pesakit datang memegang tangan saya dengan tangan yang menggeletar. "Awak yang selamatkan dia, kan?" Saya mengangguk. Walaupun saya tak pasti, tapi saya tak nak mengalah. "Number and Jane, tunai." Dia menangis, dan anak perempuan pesakit datang memeluk baju saya sambil menunduk dan menangis. Pada saat itu, air mata saya bergenang di kerongkong, tetapi saya cuba menahannya. "Jangan menangis. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan." Semasa berfikir begitu dan menutup kotak jarum, Profesor Reid berkata perlahan dari belakang, "Amani, macam mana nak rekod perkara ini dalam sejarah hospital? Fikirlah baik-baik." Saya tidak menjawab. Apa yang lebih penting ialah nyawa yang pulih semula dari hujung jari saya. Selepas William Scott dipindahkan ke bilik ICU, jabatan kecemasan menjadi sunyi secara luar biasa. Suasana selepas seseorang yang diisytiharkan mati hidup semula adalah berat dan tegang secara pelik. Di tengah-tengah suasana itu, saya menutup kotak jarum dan berundur selangkah. Tetapi apa yang berubah selepas itu ialah pandangan orang. 2 atau 3 jururawat memandang saya dan menutup mulut mereka. Brandon berjalan lalu sambil berpura-pura mengeluh. Nasib baik, mesti sebab mesin kejutan elektrik tu." Sementara itu, Kevin bercakap dengan kuat di koridor wad. "Amani, awak fikir perkara ini membuktikan apa-apa ke? Awak cuma salah faham yang jarum awak yang mengakhiri kerja yang telah dilakukan oleh alat perubatan." Saya tidak membalas apa-apa, tetapi suara mereka masih mengikuti saya sehingga ke koridor wad. "Mesti kebetulan. Dia selamat, itu keajaiban, bukan sebab jarum. Orang tu memang pelik macam ni dah lama. Biarlah." Apabila saya bertemu Profesor Reid di lift, dia berkata dengan nada tegas, "Amani, awak mungkin rasa bangga dengan apa yang awak buat hari ini, tapi ingat, perubatan adalah data.
Kalau sebatang jarum boleh rawat penyakit, dunia ni dah berubah. Saya membalasnya terus, Profesor, bagi pesakit itu, jarum itu adalah jalan terakhir dia untuk selamat. Ana, wujud, ana. Dia ketawa kecil dan berkata, ya, khayalan mungkin boleh menyelamatkan nyawa, tapi awak tak boleh jadikan ia teori. Hospital bukan tempat untuk magis. Pergi tulis laporan, mesti ada soalan daripada jawatan kuasa untuk awak nanti. Pintu lift terbuka, dia berjalan pergi, dan saya berdiri kaku di situ seketika. Adakah saya melakukan sesuatu yang salah? Adakah saya melampaui batas? Keraguan itu terlintas di fikiran, tetapi perasaan pada saat nafas William Scott kembali adalah lebih jelas daripada segala-galanya. Ia bukan kebetulan, bukan kesan sampingan mesin, tetapi ia adalah tindak balas badan yang hidup terhadap jarum yang saya tusuk. Apabila pemeriksaan Watt selesai dan petang hampir berlalu, semasa saya hendak ke bilik jururawat untuk menguruskan dokumen, Mary mengikut dari belakang dan menghulurkan sekeping nota kecil. Pada kertas itu, ada mesej ringkas yang ditulis tangan, dia selamat kerana awak. Saya nampak hujung jari dia bergerak. Saya memandangnya dan berbisik, awak betul-betul rasa macam tu ke? Dia mengangguk dengan berhati-hati dan berkata, saya dah kerja sebagai jururawat jantung selama 20 tahun. Tindak balas daripada kejutan elektrik akan datang lebih cepat daripada ini, tapi hari ini lain. Dia sedar kembali selepas awak tusuk jarum. Kata-kata itu adalah hiburan yang lebih besar daripada mana-mana penilaian rasmi. Dan saya mengulangi kata-kata Mary dalam hati. Sedarkan kembali selepas tusuk jarum. Selepas hari itu, walaupun tiada siapa yang memuji saya di hadapan, beberapa jururawat menundukkan kepala sedikit apabila saya masuk, dan beberapa rakan sekerja diam dan memberi laluan. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah pandangan tidak selesa itu. Itu ke orang yang selamatkan nyawa dengan jarum, mereka tidak memandang mata saya, dan jika bertentang mata, mereka akan mengelak. Dalam pandangan itu, tiada rasa hormat atau kepercayaan, tetapi ada ketidakpastian dan rasa tidak selesa yang bercampur. Saya tidak senyum atau menjelaskan apa-apa. Hakikat bahawa sebatang jarum boleh membalikkan kehidupan seseorang sudah cukup bagi saya untuk menghadapi segalanya. Sebelum berpaling, Mary berkata, mungkin tak mudah di hospital ni, tapi saya percaya awak buat perkara yang betul. Kata-kata ringkas itu membantu saya melalui hari itu, dan saya berazam kepada diri sendiri. Walaupun tidak dapat dilihat, kebenaran pasti akan muncul suatu hari nanti. Dan saya mengikat kotak jarum di pinggang sekali lagi, melihat ke arah Watt di mana William Scott berada. Apa perkataan pertama yang akan diucapkan oleh orang itu kepada saya apabila dia sedar nanti? Walaupun tiada siapa yang tahu sekarang, saya perlahan-lahan menyediakan diri. Berita bahawa William Scott telah sedar kembali tersebar di seluruh hospital dalam masa yang singkat. Dan hakikat bahawa dia boleh bercakap dan ketawa adalah pemulihan yang tidak dijangka oleh perubatan. Tetapi saya, yang menjadi pusat pemulihan ini, diperhatikan dengan lebih teliti. Sekeping kertas yang dicetak oleh seseorang dilekatkan pada dinding bilik mesyuarat menarik perhatian saya. Di bawah teks yang berbunyi, rawatan yang tidak berasaskan sains tidak ubah seperti kepercayaan, walaupun tiada nama saya, terdapat ayat yang ditulis, tindakan tidak saintifik sesetengah doktor pelatih melanggar peraturan hospital. Walaupun saya cepat menariknya keluar, ia sudah terlambat. Itu cakap pasal doktor Amanika, walaupun dia selamatkan jutawan, akhirnya ia bukan kaedah rawatan yang diiktiraf secara rasmi, kan? Dengar kata profesor pun marah sangat pasal ni. Itu masalah image hospital. Orang tidak bercakap apa-apa di hadapan saya, tetapi akan memerhati saya dari hujung koridor dan merendahkan suara apabila berada di lift. Hanya kerana saya mengikat kotak jarum di pinggang, saya menjadi orang aneh sekali lagi. Tetapi William Scott berbeza. Beliau telah dipindahkan dari bilik ICU ke wad biasa dan pada petang itu, jururawat Mary, orang pertama yang memeriksanya, berbisik kepada saya, dia sentiasa mencari awak, doktor. Walaupun dia tak ingat nama, dia kata awak doktor Malaysia yang pegang jarum. Saya kaku seketika dan mengangguk. Dan pada petang itu, saya dipanggil ke bilik mesyuarat pengarah hospital. Pengarah hospital, Don Lowell, dalam sutnya, membuka pintu untuk saya dan menjemput saya duduk. Di bilik mesyuarat,
terdapat Profesor Reid dan pengerusi jawatan kuasa etika hospital. Don Lowell berkata, Dr. Amani, tindakan awak agak sensitif dalam banyak aspek. Bagi hospital, pemulihan pesakit adalah menakjubkan. Tetapi sama ada kaedah rawatan itu selaras dengan protokol rawatan kami adalah isu lain. Saya menjawab dengan tenang, ia adalah situasi kecemasan dan ia berlaku selepas pengisytiharan kematian rasmi dibuat dan semua pasukan perubatan telah berundur. Nadi yang sangat perlahan yang saya rasakan tidak dapat ditangkap oleh mesin, tetapi ia adalah tindak balas organisma hidup yang pasti. Profesor Reid menyilangkan tangan dan berkata, kita tidak merawat pesakit dengan perasaan, tidak kira perubatan Melayu atau apa-apa pun. Di sini, data dan standar mesti diutamakan. ILO, Intamun No, Anpoy. Pengerusi jawatan kuasa etika membelek dokumen secara senyap dan bertanya, sebelum aku puntur, adakah awak mendapat kebenaran daripada keluarga? Isteri beliau berada di sebelah dan memandang saya dan berkata jika ada apa-apa yang boleh dibuat, minta tolong buat. Dan Lowell mengangguk dan berkata, kalau begitu, masukkan kandungan itu dalam laporan rasmi juga. Tetapi mulai sekarang, rawatan akupuntur mesti dilaporkan terlebih dahulu dan akses kepada rawatan di luar kaedah rasmi akan dihadkan. Apabila kata-kata itu berakhir, seorang jururawat tergesa-gesa masuk memberi berita. Encik William Scott minta berjumpa dengan pengarah dan keluarganya pun ada. Don Lowell bertukar pandangan seketika dan mengangguk, bangun dari tempat duduknya. Dia memandang saya dan berkata, jom pergi bersama. Memandangkan pesakit menyebut nama awak secara langsung, kita mesti bertindak balas. Apabila pintu bilik pesakit dibuka, William Scott sedang duduk bersandar di katil sambil tersenyum ceria. Isteri dan anak perempuannya, bersama seorang lelaki separuh usia yang kelihatan seperti peguam, berada di situ. Don Lowell menyapa dengan sopan, bagaimana keadaan awak, Encik Scott? Hanya dapat bernafas pun sudah sangat baik. Dia perlahan-lahan berpaling ke arah saya dan berkata, ini ke orang yang pegang tangan saya sebelum saya buka mata. Saya menundukkan kepala dengan berhati-hati. Dia menyambung, saya boleh bernafas lagi sebab awak tak lepaskan tangan saya. Terima kasih banyak-banyak. Isterinya bergenang air mata dan berkata, hari itu, tiada siapa yang percaya, tapi hanya orang ni yang tak mengalah. Don Lowell tersenyum janggal sambil menepuk bahu saya perlahan. Dr. Amani buat kerja yang sangat baik. And Gozafeng, and deference, Tin Stove, and Zhao. Saya menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Pesakit itu berkata lagi, sepanjang tempoh pemulihan ini, jika saya dapat berjumpa dengan sesiapa lagi, saya mahu ia adalah Dr. Amani. Bilik pesakit jatuh ke dalam keheningan seketika, dan buat kali pertama, saya mengangkat kepala memandang matanya. Dalam pandangan itu, tiada kesombongan, keraguan, atau syak wasangka. Hanya ada keyakinan. Dan di hadapan keyakinan itu, saya memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Saya rasa, sejak dia memilih saya, kini giliran saya untuk bertanggung jawab atas nama saya sendiri. Walaupun saya memegang tangan pesakit sambil tersenyum, saya masih dapat merasakan satu pandangan tidak mesra yang menusuk dari belakang. Kevin Wang, yang dikenali sebagai pakar perubatan tradisional Cina di hospital. Selepas mendengar berita pemulihan pesakit, dia berlegar-legar di sekeliling saya secara istimewa. Dan akhirnya, dia mendedahkan niat sebenarnya dalam mesyuarat tidak rasmi yang turut dihadiri oleh pengarah hospital. Ini jelas adalah peniruan akupuntur Cina. Merujuk kepada ilmu perubatan timur tanpa kebenaran daripada saya sudah menjadi masalah, tetapi tindakan doktor pelatih yang tidak terlatih melakukan rawatan secara sukarela boleh menjadi piawaian yang sangat berbahaya. And aulasa, then izalasa, then aulasa. Apabila suara Kevin berakhir, Profesor Reid menyilangkan tangan dan mengangguk secara senyap dan pengerusi jawatan kuasa etika menambah, memandangkan pendekatan rawatan kedua-dua pihak berbeza, pertimbangan rasmi mungkin perlu dilakukan. Oh, Aitio. Saya membuka mulut dan berkata dengan tenang, saya bukan sahaja doktor pelatih, tetapi juga telah menamatkan pengajian dalam perubatan tradisional Malaysia dan perubatan moden, dan kini mempunyai lesen amalan rasmi selepas menamatkan kurikulum perubatan Amerika sepenuhnya. Akupuntur yang saya gunakan bukan gaya Cina,
tetapi teknik tindak balas kecemasan yang berasaskan teori urat saraf dan pengalaman klinikal Malaysia. Keamanan, E4 and then, Event said, keamanan. Kevin mencemuh dan berkata, "Akupuntur Malaysia ada asing ke? Jangan buat lawak. Apa yang ada sejak ribuan tahun adalah urat saraf Cina. Apa yang awak guna tu cuma tiruan saja. Perubatan adalah ilmu yang perlu dikongsi dan dikembangkan, bukan harta negara mana-mana, dan saya telah menyelamatkan nyawa pesakit. Hakikat ini awak tak boleh nafikan." Suara saya tegas. Pengarah hospital mengetuk meja dengan jarinya dan berkata, "Baiklah, jika ada akupuntur tambahan untuk pesakit yang sedang pulih, kali ini biar Dr. Kevin yang bertanggung jawab. Tetapi dengan syarat, ia tidak boleh memberi kesan negatif kepada keadaan. Mari kita bandingkan secara adil." Saya mengangkat kepala serta-merta. Tidak, saya rasa ada sesuatu yang melonjak dari lubuk hati saya sehingga membuatkan saya sesak nafas. Kevin mengangguk dengan bersemangat. "Jika pesakit mau, saya sentiasa bersedia. They will know. Inaupai. Keesokan harinya, apabila bertemu Kevin di hadapan bilik pesakit, dia sengaja berjalan melintasi saya dan berkata, "Dr. Amani, awak boleh berterima kasih kepada saya dulu. Lain kali kalau ada keajaiban lagi, tak adalah salah faham yang ia disebabkan awak." Saya menjawab ringkas, "Kalau doktor, patut fikirkan proses sebelum hasilnya. Pesakit bukan tikus makmal. That's nambosan. IK fru. Awak fikir kesungguhan awak nak selamatkan nyawa seseorang tu mulia sangat ke? Kalau saya tak bawa kotak jarum tu jalan-jalan. Kalau ia ilmu perubatan yang sebenar, tak perlu tunjuk kat sesiapa." Kata-kata itu membuatkan tangan saya yang menggenggam erat kotak jarum bergetar. Semasa saya hendak berpaling, isteri William Scott membuka pintu bilik pesakit dan datang ke arah saya. "Dr. Amani, ada masa sekejap tak?" Saya berjalan melepasi Kevin ke arahnya. Dia berkata dengan berhati-hati, "Suami saya nak Dr. Amani buat akupuntur lagi. Dia kata sekarang tak rasa sesak dada macam dulu." Kevin yang mendengar itu menyampuk, "Itu mungkin cuma tindak balas sementara. Perlu rangsangan tambahan untuk menstabilkan aliran darah. Hari ini, saya akan lakukan rawatan sendiri." End quote. "You have the ping." Dia berpaling ke arah Kevin dengan pandangan terkejut dan bertanya, "Jadi, siapa yang patut saya suruh jaga?" Kevin menjawab dengan senyuman penuh keyakinan, "Itu terpulang pada pilihan pesakit, Puan. Tapi kali ini, giliran pakar sebenar." Saya menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, "Saya sangat berharap pesakit akan pulih, tetapi kaedah rawatan itu tidak sepatutnya menjadi pertandingan." Walaupun berkata begitu, kebimbangan dalam hati saya semakin mendalam. Akupuntur adalah kedua-dua ilmu perubatan dan sentuhan tangan. Ia adalah sesuatu yang dibuktikan dengan keikhlasan di hujung jari, lebih daripada lesen. Tetapi Kevin melihatnya hanya sebagai kebanggaan teknikal. Pengarah hospital membenarkan rawatan itu, mengatakan akan memerhatikan dan menilai tindak balas pesakit dalam beberapa hari dan mengarahkan saya merekod kemajuan sekali lagi. Petang itu, selepas selesai pemeriksaan wad dan hendak pulang, tiba-tiba kedengaran panggilan kecemasan dari arah wad. Jantung saya berdebar kencang. Bilik pesakit Scott, kod biru. Apabila mendengar pengumuman yang biasa itu, badan saya bertindak balas sebelum fikiran. Ia adalah bilik William Scott, tempat akupuntur dijadwalkan pada hari itu. Saya mencapai kotak jarum yang diikat di pinggang secara naluriah dan berlari. Koridor di hadapan bilik pesakit penuh dengan jururawat dan doktor pelatih. Pintu bilik pesakit terbuka dan jeritan yang keluar bukan sahaja insiden perubatan biasa. "Apa yang berlaku? Kenapa badan dia macam tu? Ibu, ayah kenapa?" "Tak tahu." Mata dia terbalik ke atas. Di atas katil, William berbuih di sudut mulut dan menggeletar seluruh badan, lengan dan kakinya kejang seperti terkena kejutan elektrik. Kevin berdiri di sebelah pesakit dengan wajah pucat lesi. Di tangannya masih ada 6 jarum yang separuh tertusuk. Nadi jatuh sangat cepat. Nilai oksigen darah tinggal 83. Semakin menurun. Istihar kod biru. Pasukan kecemasan sedang datang. Jururawat Mary segera menekan butang kecemasan. Tiba-tiba, siren amaran berbunyi di seluruh hospital.
Profesor Reid dan pengarah Lowell bergegas masuk ke bilik. Apa yang berlaku? Tiba-tiba kena sawan semasa rawatan? Sawan berlaku semasa rawatan, Profesor. Punca belum diketahui. Kevin berkata tersekat-sekat, wajahnya dibasahi peluh. Titik akupuntur semua betul. Titik paru-paru, titik jantung, dan titik-titik penting lain semua mengikut asas. Pengarah merendahkan suara dan bertanya, jarum jenis apa yang digunakan? Jenis perangsang jantung ke? Tidak, jenis selamat. Saya tak sangka akan jadi macam ni. Tangannya menggeletar dan wajahnya pucat. Monitor pesakit masih menunjukkan graf yang menjunam. Dan akhirnya siren amaran berbunyi lagi. Keadaan makin teruk. Kena bersedia untuk tekan dada. Mary menjerit. Keluarga pesakit berlari ke katil dan menangis. Ada sesiapa ke? Tolong suami saya. Tolong ayah saya. Dr. Amani di mana? Buat macam kali pertama tu lagi. Tolonglah, Dr. Amani. Pada saat nama saya dipanggil berulang kali, sehingga bergema di seluruh bilik, dua kaki saya tidak dapat berhenti berdiri kaku lagi. Pasukan perubatan menolak Kevin ke tepi dan mula melakukan urutan jantung sebagai ganti. Ada yang sedang menyediakan mesin AED, tetapi semua orang tahu bahawa ini bukan hanya menangani henti jantung biasa. Keadaan pesakit merosot secara tiba-tiba selepas akupuntur, dan sesiapa pun tahu rawatan itu adalah puncanya. Tak mungkin, saya rangsang titik yang betul. Tak sangka aliran darah akan salah. Kevin merungut sendiri sambil berundur. Profesor Reid menarik kolar bajunya dan membentak, ini ke akupuntur moden yang kau cakap tu. Kalau pesakit mati, kau nak bertanggungjawab ke? May good bonne kau suwai. Tunggu. Nadi semakin lemah lagi. Garis graf ECG hampir. Belum sempat doktor itu selesai bercakap. Isteri pesakit rebah dan menangis, manakala anak perempuannya menutup mulut dan tersedu-sedu. Sebelum menjerit, pergi panggil Dr. Amani. Orang tu mesti boleh tolong. Apabila jeritan itu kedengaran, suasana di bilik pesakit berubah sepenuhnya. Keheningan menyelubungi, dan kemudian seluruh keluarga menjerit dengan suara yang sama. Pergi panggil Dr. Amani. Tolonglah, cuma doktor tu saja yang boleh. Jururawat di luar bilik saling berpandangan dengan keliru. Pengarah berpaling dengan wajah serba salah. Kevin mendengar jeritan itu, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia menjatuhkan kotak jarum ke lantai dan berundur. Di tengah-tengah tangisan di bilik pesakit dan kekeliruan pasukan perubatan, saya menggenggam hati saya dan mendengar panggilan mereka. Apabila mendengar bunyi monitor William Scott yang rata dengan cepat, saya berlari ke katil tanpa teragak-agak. Wajahnya pucat lesi dan buih mula muncul di sekeliling bibirnya sekali lagi. Dadanya berombak naik turun secara tidak sekata dan perlahan-lahan berhenti. Saya menggunakan tapak tangan saya untuk memeriksa rentak jantung dengan cepat dan menggunakan pergelangan tangan untuk mengambil nadi, tetapi gelombang yang pernah perlahan itu hampir hilang sepenuhnya. Rentak jantung hampir hilang, pernafasan pun tak sekata. Tak lama lagi akan berhenti sepenuhnya. Jururawat menjerit. Wajah para profesor tegang. Pengarah melihat dokumen perubatan dan berkata, sediakan untuk proses pam jantung serta-merta. Tetapi saya membuka kotak jarum sebelum itu. 6 jarum perak dan 1 jarum simpanan. Tangan saya menuju ke titik akupuntur yang saya sasarkan tanpa ragu-ragu. Kevin cuba menangkap lengan saya dan berkata, cukuplah, ia dah rosak. Awak rangsang saraf terlalu banyak. Saya tidak memandangnya, tetapi membalas. Kalau awak yang rosakkan, saya yang kena baiki. Main, tong. Saya memikirkan titik akupuntur penting di kepala dan menusuk jarum pertama dengan cepat. Arus Ci kacau bilau. Dan sekeliling senyap sunyi. Kulit ada tindak balas. Mary menjerit. Saya memutar jarum kedua ke arah pusat dan menusuknya. Ini bukan hanya keajaiban, tetapi aliran yang telah dikira. Arah tenaga, tekanan, dan laluan tindak balas aliran darah. Apabila jarum ketiga masuk, dada pesakit berombak besar. Saya mengikuti aliran itu dan menusuk jarum perak terakhir ke titik yang paling dalam. Dan saya menahan nafas. Semasa semua orang merenung monitor secara senyap, gelombang samar-samar muncul di skrin sekali lagi dan garis ECG yang pernah tidak bergerak kembali hidup. Ia melukis rentak yang perlahan tetapi jelas. Rentak jantung dah kembali.
Nilai oksigen darah semakin meningkat. Suara jururawat membuatkan istri pesakit rebah dan menangis. Saya menggunakan belakang tangan saya untuk mengelap peluh di dahi. Ujung jari saya bergetar dan kaki saya lemah, tetapi saya masih berdiri teguh. Ini adalah masa saya perlu bertanggung jawab sepenuhnya. Pengarah hospital berjalan ke sebelah katil dan berkata, "Ini bukan tindak balas mekanikal. Awak telah menyelamatkan nyawa dia dengan jelas." Profesor Reid menutup mulut dengan sebelah tangan, berfikir. Kevin berdiri kaku di situ, menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Di belakang tangannya, masih ada satu jarumnya sendiri, tetapi ia kelihatan seperti alat yang tidak bermakna dan tidak berguna lagi. Saya perlahan-lahan menarik keluar jarum satu persatu dan mengambil nadi pesakit sekali lagi. Kali ini saya pasti, nadi yang jelas, sekata, dan stabil dihantar ke jari saya. Dan pada saat itu, air mata bergenang sekali lagi. Akhirnya Kevin membuka mulut. Saya mungkin silap. Kedalaman titik akupuntur mungkin tersasar sedikit. Unquote. Intesum. Unquote. Saya tidak memandangnya, tetapi menjawab dengan senyap. Kata-kata itu simpan untuk cakap dengan pesakit. Awak tak perlu cakap dengan saya. Semasa saya menutup kotak jarum dan bangun, tangan seseorang menyentuh bahu saya. Apabila berpaling, ia adalah pengarah yang berkata dengan berhati-hati, "Dr. Amani, keputusan yang awak tunjukkan di hospital hari ini adalah lebih tenang dan tepat daripada sesiapapun. Terima kasih." ISO. Saya menundukkan kepala dan memandang wajah William Scott yang masih bernafas di bawah topeng oksigen. Dia masih belum membuka mata, tetapi saya tahu bahawa jika orang ini pulih sekali lagi, dia pasti akan mengingati saat ini. Saya memegang tangannya sekali lagi. Kali ini, keluarga pesakit meletakkan tangan mereka di atas tangan saya dan dalam keheningan itu, hanya bunyi nadi yang bergema di bilik pesakit. Nyawa kembali. Bukti sedang bernafas. Dan Kevin perlahan-lahan berundur dari bilik pesakit sambil menundukkan kepala. Keheningan itu mengandungi lebih banyak cerita daripada sebarang perkataan. Dan saya menyandang kotak jarum di bahu, melihat sekeliling bilik pesakit buat kali terakhir dan menutup pintu secara senyap. Tetapi di satu sudut hati, bayangan krisis yang dingin masih ada. Kegagalan Kevin bukan masalah yang akan berakhir hanya dengan kesilapan. Mesti ada seseorang yang akan menjadikan konflik ini sebagai isu lain, dan arah itu akan kembali kepada saya sekali lagi. Di tengah-tengah krisis, pesakit pulih semula, tetapi di dalam hospital, ia menuju ke arah keheningan dan perpecahan yang lebih mendalam. Pagi hari ke-4 selepas pernafasan William Scott kembali stabil, suasana di seluruh hospital menjadi sunyi secara pelik. Sama ada di lift atau di bilik rehat kaki tangan, walaupun tiada siapa yang memulakan perbualan, semua orang tahu bahawa doktor pelatih Malaysia itu telah menyelamatkan nyawa orang yang mati sebanyak 2 kali. Saya mengikat kotak jarum di pinggang seperti biasa dan berjalan ke wad. Jururawat yang berselisih dengan saya akan menundukkan kepala sedikit apabila bertentang mata dan berjalan lalu. Ini adalah kali pertama saya menerima sapaan yang tidak janggal, dan walaupun ia hanya ungkapan kecil, ia sudah cukup bagi saya. Khabar angin tentang mesyuarat di bilik pengarah hospital tersebar dengan cepat, dan pada petang itu, di papan notis Jabatan Sumber Manusia, terdapat perintah menggantung Kevin Wang selama 1 bulan. Kandungan pengumuman itu menyebut bahawa dia melakukan rawatan yang boleh memberi kesan serius kepada nyawa pesakit kerana kekurangan latihan, pertimbangan dan prosedur yang mencukupi dan merangsang pesakit secara berlebihan. Saya berdiri melihat mesej itu tanpa bergerak dan perlahan-lahan berpaling. Brandon dan Jennifer, 2 doktor pelatih yang pernah mentertawakan kotak jarum saya, berdiri di sebelah tangga. Brandon tersenyum sinis dan berkata, "Masih bawa benda tu ke?" Saya tidak menjawab. Dia menyambung, "Tapi, yalah, sekarang hospital ni pun selamat sebab kotak jarum awak." Jennifer di sebelah ketawa perlahan dan merungut. Dulu kata tengok rasa sedih. Sekarang kalau tak ada kotak jarum tu, mesti rasa tak senang hati. Saya tahu betul bahawa kata-kata popular mereka bukan lagi ejekan. Nada suara mungkin perlahan, tetapi mata mereka memandang saya terus dan di dalamnya terselit pengiktirafan yang jelas.
Semasa pemeriksaan Watt pada waktu petang bersama Profesor Reid, suasana berbeza. William masih berbaring di katil, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Ah, penyelamat saya, terutama yang ini. Kalau perubatan timur wujud, ini adalah buktinya." Saya menundukkan kepala. Profesor Reid melihat fail rekod pesakit secara senyap dan berkata, "Nadi stabil, fungsi paru-paru kembali hampir normal. Pemulihan lebih cepat daripada yang dijangka." Dia mengalihkan pandangannya kepada saya dan berkata, "Saya masih tidak faham sangat apa yang awak buat, tetapi hasilnya memang tidak boleh dinafikan. Ia bukan permintaan maaf atau pujian, tetapi bagi saya, ia lebih bermakna daripada keheningan yang pernah saya dengar." Selepas hari itu, Kevin tidak muncul lagi di hospital, dan di koridor, perkataan pakar timur mula tersebar. Pada mulanya, saya tidak tahu siapa yang memulakannya, tetapi di kalangan jururawat, daripada bertanya orang tu datang ke belum, ia berubah menjadi hari ini pakar timur masuk Watt ke belum. Dan para doktor pelatih mula bersiap untuk pemeriksaan Watt lebih awal hanya kerana nama saya ada dalam jadual pemeriksaan. Saya berterima kasih atas perubahan ini, tetapi tidak leka. Masih ada yang memanggil ini keajaiban dan ada yang memanggilnya nasib. Dan sudah tentu, mereka tidak akan menerimanya dengan mudah. Tetapi saya tahu betul bahawa setiap pengambilan nadi, setiap tindak balas daripada jarum, semua itu bukan palsu. Semasa makan tengah hari di Cafeteria Hospital, Mary datang duduk bertentangan dengan saya secara senyap dan berkata perlahan, "Doktor, pagi tadi tengok berita tak? Encik William Scott post kat laman web rasmi dia, seorang doktor muda telah memberikan saya kehidupan baru. Berjumpa dengannya adalah peluang kedua dalam hidup saya." Sebaik sahaja mendengar kata-kata itu, perasaan yang saya cuba tahan selama ini tumpah. Saya menutup mata, menarik nafas dalam-dalam, dan merungut sendiri peluang kedua. Dan saya? Adakah saya akan dapat hari itu juga? Dalam perjalanan keluar dari kafeteria, seorang doktor pelatih berjalan lalu dan berkata, "Awak bawa kotak jarum tu macam dompet, ya, doktor." Saya tersenyum dan menjawab, "Sebab di dalamnya ada nama saya, Tueva 8. Dan di hujung jari saya, semasa saya menyusun kotak jarum untuk bersiap sedia untuk pemeriksaan Watt seterusnya, terdapat kebanggaan yang lebih berat daripada masa lalu. Masa di mana ejekan seseorang berubah menjadi pengiktirafan seseorang, jelas bermula dalam hidup saya juga. Selepas temu bual William Scott disiarkan, suasana di hospital berubah dengan ketara. Pengarah hospital berkata kepada saya dengan berhati-hati, "Doktor Amani, mesti ramai orang hubungi awak sekarang kan? Para pelabur pun sebut nama awak." Dan beberapa hari kemudian, di satu sudut bilik mesyuarat, ada orang baru menunggu saya. 3 lelaki separuh usia, dan kad nama syarikat peralatan perubatan diletakkan di atas meja. Salah seorang daripada mereka menghulurkan tangan dan berkata, "Dr. Amani, kami menjalankan perniagaan health brand. Kami boleh menjadikan akupuntur yang awak lakukan ke dalam bentuk alat perubatan. Kami boleh ubah dunia." Island, Inau, Mam. Saya tidak mengangkat kepala. Seorang lagi yang duduk di sebelah menambah, di seluruh dunia, terdapat ribuan kes pesakit kecemasan yang terpaksa menghentikan rawatan setiap tahun. Kalau hanya 10% daripada pesakit itu pulih dengan kaedah doktor, ini bukan lagi keajaiban, tetapi akan menjadi aliran pasaran. Seorang lagi mengangguk dan berkata, "Kalau kami lancarkan produk di bawah nama awak, nilai jenama di Amerika sahaja akan melebihi $50 juta. Dengan nama jarum pemulihan Dr. Amani. Dan now, Lekonen, Penamafu, Penamdo." Apabila mendengar itu, pengarah hospital di sebelah tersenyum janggal dan memandang saya. "Cubalah pertimbangkan peluang ni, doktor. Bukan teruk pun." Saya menyilangkan tangan secara senyap, memandang kotak jarum, dan bertanya, apa sebabnya semua datang berbincang dengan saya hari ini? Kerana saya menyelamatkan nyawa, atau kerana ia mempunyai nilai pasaran? Bilik jatuh ke dalam keheningan seketika. Pelabur yang paling senior tersenyum dan menjawab, "Kalau kedua-duanya boleh wujud bersama, bukankah lebih baik? Teknologi awak menyelamatkan nyawa, dan pada masa yang sama boleh membantu dunia dan hospital." Saya tidak mengelak pandangan dan menjawab, apa yang saya buat adalah untuk melanjutkan hayat seseorang pada saat itu.
Jarum ini bukan komoditi. Ia tidak boleh dikawal seperti mesin dan ia tidak boleh diulang. Ia adalah sentuhan manusia, tanggung jawab, dan hati. And I know could make Darwin. Pelabur itu kelihatan sedikit keliru dan berkata, "Perasaan memang bagus, dokter, tapi awak pun dokter. Perubatan adalah sejenis perniagaan. Ya, tetapi ia adalah perubatan yang berkaitan dengan nyawa. Kalau pandangan dokter terhadap pesakit ada unsur keuntungan, bolehkah dipanggil rawatan?" Pengarah hospital kelihatan serba salah, mengangkat tangan untuk meredakan keadaan. "Tunggu dulu, semua. Bertenang. Dr. Amani belum perlu buat keputusan sekarang. Cuma tahu ada tawaran macam ni pun dah cukup." Saya mengangguk, tetapi dalam hati, saya sudah membuat keputusan. Keesokan harinya, jururawat yang melihat senarai janji temu di hadapan bilik pemeriksaan pesakit luar berkata, "Hari ini permintaan pemeriksaan dengan Dr. Amani meningkat 3 kali ganda. Tapi yang pelik, pesakit insurans biasa mula hilang satu persatu. Hanya kes yuran rawatan tinggi saja yang datang. I tong tuyen, I tong tong, I tong tong, I tong tong." Dia berbisik dengan wajah menyesal. Ada seorang pesakit tua datang secara kecemasan. Kata sakit sangat, tapi ditolak sebab tak ada masa. Nak suruh doktor lain periksa pun tak boleh. Akhirnya terpaksa balik rumah. Sebaik sahaja mendengar kata-kata itu, saya tidak dapat mengalihkan pandangan dari fail rekod pesakit. Apabila mengangkat kepala, saya melihat seorang pesakit tua duduk bersandar di kerusi, menundukkan kepala dan menutup mata di hujung koridor. Tiada siapa yang berdiri di sebelahnya, dan walaupun bunyi pernafasannya terasa jauh. Adakah ini perubahan yang saya mahukan? Kemana sepatutnya kotak jarum ini ditujukan? Semasa soalan itu berlega di kepala, saya meletakkan fail record pesakit dan berjalan keluar ke koridor, berdiri di hadapan lelaki tua itu dan berkata, "Mesti tak selesa sangat, kan? Silalah masuk bilik pemeriksaan sekarang. So, maybe and come and see die and beer. We have me life." Lelaki tua itu mengangkat kepala dengan terkejut dan berkata, "Tak apa, saya tak ada janji temu dan awak nampak sibuk sangat." "Tak apa. Saya datang ke sini untuk menjaga pesakit." Saya memegang tangan pesakit lain sambil mengulang kaji peranan saya sekali lagi. Dan pada petang itu, saya memaklumkan pendirian saya kepada pengarah hospital dengan sopan. "Saya tak akan terima sebarang tawaran komersial, Profesor. Jarum ini adalah alat untuk membuktikan diri saya, bukan komoditi. Nyawa bukan komoditi." Pengarah hospital mengangguk secara senyap, dan saya mengikat kotak jarum di pinggang sekali lagi dan berjalan ke wad. Semasa pendirian saya, bahawa tidak akan menjadikan nyawa sebagai komoditi tersebar secara senyap melalui media di luar hospital, suara mula kedengaran di arah lain. 3 syarikat peralatan perubatan besar di kawasan itu mengeluarkan kenyataan serentak, menyebarkan berita kepada media bahawa pemulihan pesakit adalah hasil daripada sistem pemantauan fungsi jantung model terbaru dan teknologi defibrillator hospital. Tuntutan bahawa doktor pelatih bernama Amani menyelamatkan nyawa seorang diri adalah keterlaluan. Peralatan dan sistem tindak balas yang tepat yang memainkan peranan paling penting dalam pemulihan pesakit. Apabila melihat berita ini buat kali pertama, saya hanya mengeluh dan berfikir untuk melepaskannya. Tetapi pada petang yang sama, di cermin bilik menunggu pesakit luar hospital, terdapat berita online yang dicetak dengan tajuk besar dilekatkan, "Ambisi atau kotak jarum. Hanya mesin yang tahu kebenaran." Saya terpaksa berjalan melaluinya sambil melihat pesakit lain membaca mesej itu dan berbisik, "Kalau jarum boleh selamatkan nyawa, kenapa ada hospital?" Dalam berita kata peralatan yang selamatkan nyawa. Jadi, bukan sebab doktor, tapi sebab mesin, kan? Ia adalah keraguan yang biasa, tetapi kali ini ia berbeza. Ia bukan hanya ejekan, tetapi kepercayaan palsu yang menyebabkan orang ramai kehilangan kepercayaan. Jadi, ia menusuk lebih dalam. Mary berkata, "Doktor, Profesor Reed kata akan adakan sidang media hari ini." Saya tidak mengangkat kepala. "Sidang media? Kenapa?" Dia kata nama dia pun disebut dalam berita. Mungkin dianggap pengisytiharan kematian dia adalah kesilapan. Fikiran saya keliru. Pengisytiharan kematian beliau adalah benar, dan kerana saya melangkaui masa itu, keputusan beliau adalah lebih munasabah.
Tetapi hakikat bahawa dia akan berdiri di hadapan wartawan sendiri, saya boleh faham. Keesokan harinya, di lobi hospital, wartawan berkumpul dalam kumpulan, pengarah hospital duduk di belakang meja panjang, dan Profesor Reid duduk di sebelahnya. Semasa pemeriksaan Watt, saya dapat melihat imej itu dari koridor dan mendengar perkataan pertama beliau dari pembesar suara di lobi. Sebab saya berdiri di sini hari ini sangat jelas. Saya adalah profesor hospital ini dan orang yang mengisytiharkan secara rasmi kematian pesakit. Bunyi shutter kamera kedengaran berterusan di kalangan wartawan. Beliau menyambung, jantung berhenti. Garis ECG rata. Nilai oksigen darah sifar. Saya menilai kematian dari angka yang saya lihat pada saat itu. Semua pasukan perubatan telah berundur dan keluarga telah dimaklumkan tentang kematian. Seorang wartawan mengangkat tangan dan bertanya, tetapi pesakit pulih semula. Adakah mesin berfungsi dengan salah? Reid menjawab, soalan itu secara langsung, tidak, tiada fungsi yang salah. Selepas menilai kematian, seorang doktor pelatih mengesan nadi yang sangat perlahan di pergelangan tangan pesakit dan mencuba akupuntur, dan pesakit itu pulih semula. Seluruh lobi senyap serta-merta. Wartawan bertanya lagi, awak fikir itu mungkin ke? Syarikat peralatan perubatan semua mendakwa ia disebabkan mesin. Reid menarik nafas dalam-dalam dan berkata, peralatan tidak sentiasa sempurna. Kadang-kadang, hujung jari lebih tepat. Pada hari itu, saya melihat Dr. Amani menyelamatkan satu nyawa. Saya melihatnya dengan dekat dan jelas. Ia bukan kerja mesin. Saya mengesahkan kematian beliau dengan jelas, tetapi Dr. Amani yang menyelamatkan nyawanya. Pengarah hospital menutup mata dan wartawan mula menaip mesej serentak. Dr. Amani. Perkataan itu yang keluar dari mulut profesor di khalayak ramai adalah pengesahan sosial yang lebih kuat daripada usaha saya menyelamatkan nyawa pesakit. Semasa hendak pulang selepas pemeriksaan Watt di lift, Brandon berkata, tengok berita tak? Tak sangka profesor akan cakap sampai macam tu. Nampak macam betul-betul ikhlas. Jennifer di sebelah menambah, mesti bermula dari hari itu. Hari profesor mula cakap sopan dengan awak. Saya tidak tersenyum. Perasaan itu tidak ringan seperti senyuman, tetapi berat di hati. Semasa berjalan melalui lobi, seorang lelaki yang tidak dikenali datang ke arah saya. Awak Dr. Amani, kan? Ya, Imans. Terima kasih. Ibu saya pun pernah henti jantung dengan peralatan yang sama, tapi beliau tak kembali. Lepas baca berita ni, rasa bersemangat sangat. Saya menundukkan kepala. Saya percaya bahawa walaupun saya tidak dapat menyelamatkan semua orang, saya boleh mengekalkan sikap untuk tidak berputus asa. Petang hari sidang media, di skrin besar di lobi hospital, kata-kata Profesor Reid disiarkan semula dan terdapat mesej pengisytiharan berani terpapar penuh di skrin. Beberapa hari kemudian, apabila dipanggil ke bilik pengarah hospital sekali lagi, saya telah menyediakan beberapa jawapan di hati. Pengarah Lowell berdiri di tingkap, berpaling ke arah saya dan berkata, Dr. Amani, dari isu ni, hospital dah belajar banyak perkara. Tentang kehidupan, batasan perubatan, dan apa yang pesakit betul-betul nak. Saya mengangguk perlahan. Dia menghulurkan satu dokumen di atas meja kepada saya dan berkata, jadi, kami memutuskan untuk buat macam ni. Kami akan buat garis panduan kompromi supaya akupuntur boleh dilakukan, tetapi mesti mendapat kebenaran daripada pesakit yang memohon sahaja. Walaupun sukar untuk didaftarkan sebagai kod rawatan rasmi, tapi tiada sebab untuk menghalang awak. Saya perlahan-lahan menerima berat kata-kata itu. Ia bermakna, walaupun bukan kaedah yang diiktiraf secara rasmi, mulai sekarang, tiada siapa yang akan menghalang saya lagi. Terima kasih. Saya akan patuhi syarat itu. Don Pleng and John Bang. Don Pleng and John Bang. And John Bang. Pengarah hospital menanggalkan cermin mata dan berkata, sebenarnya, apa yang paling saya bimbangkan adalah awak sendiri. Saya risau semua perhatian dan kemasyhuran ni akan menelan awak. Tapi awak tak pernah hilang diri awak sendiri, walaupun sekali. Kata-kata itu membuatkan saya terdiam seketika, dan saya teringat suara ayah yang bergema di hati. Tak kira orang cakap apa, teruskan jalan yang kamu percaya. Jangan lupa, di hujung jari kamu, mungkin ada nyawa seseorang tergantung. Dalam perjalanan keluar dari hospital, sekeping notis yang dilekatkan di satu sudut koridor menarik perhatian saya.
rawatan akupuntur doktor. Amani boleh ditempah lebih awal atas permintaan dan akan disambungkan selepas perundingan dengan doktor yang merawat. Walaupun ia dilekatkan secara tidak menonjol, kertas kecil itu adalah permulaan kepada banyak perubahan. Dan pada petang itu, seorang wanita tua menyebut nama saya dengan berhati-hati di kaunter pertanyaan. Maaf. Doktor yang selamatkan nyawa dengan jarum tu, boleh ke saya minta pemeriksaan? Jururawat pertanyaan tersenyum dan menjawab, boleh buat janji temu. Biar saya tengok jadual. Jumaat depan, ya? Nama saya tidak lagi ditulis di mana-mana secara menonjol di hospital, tetapi mereka yang memerlukan bantuan mula mencari saya. Mereka yang bimbang tentang kesan sampingan dan ingin mengurangkan ubat, warga emas yang menggeletar ketakutan sebelum pembedahan, dan kanak-kanak yang keletihan kerana kesakitan yang tidak diketahui puncanya, semua datang mengetuk pintu bilik pemeriksaan saya satu persatu. Saya tidak menjelaskan dengan kata-kata manis, tetapi menggunakan hujung jari untuk menerangkan. Dan sebelum membuka kotak jarum, saya akan sentiasa bertanya, sedia. Dan selepas selesai rawatan, saya akan sentiasa mendengar kata-kata yang sama, rasa lega yang pelik. Boleh bernafas lebih dalam, tangan rasa lebih hangat. Perubahan deria kecil itu mempunyai resonans yang lebih mendalam daripada penyelidikan bagi saya. Apabila satu hari lagi berakhir dan saya naik ke bumbung hospital, angin bertiup dingin, tetapi hati saya terasa hangat secara pelik. Lampu bandar mula menyala satu persatu. Saya bersandar di pagar dan memandang ke langit. Suara saya yang merungut semasa duduk di tepi tingkap bilik ayah ketika masih di Kuala Lumpur, dengan kotak jarum di tangan, bergema di telinga. Suatu hari nanti, saya mesti menyelamatkan nyawa seseorang dengan tangan saya sendiri. Janji itu telah menjadi kenyataan dan pembuktian telah berakhir. Saya tidak perlu berjuang untuk mendapatkan pengiktirafan sesiapa lagi dan hakikat bahawa pendekatan saya tidak salah sudah cukup bagi saya. Saya memeluk kotak jarum dengan berhati-hati dan berjalan terus, berjanji kepada diri sendiri. Tidak kira apapun penghujung jalan ini, saya akan terus berjalan sehingga akhir, selagi sentuhan di hujung jari ini hidup dan selagi ada seorang pesakit pun yang percaya padanya. Terima kasih kerana mendengar kisah saya sehingga habis. Kalau suka cerita saya, jangan lupa follow dan tinggalkan komen ya, dan jangan lupa dengar kisah-kisah lain juga.